Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, banyak-banyak kita ucap syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, taburkan hidayah kepada kita semua dapat pakak mari dengar, dapat pakak mari belajar dan menambahkan ilmu di dalam dada kita. Dan kalau nak boleh pahala khatar lebih banyak lagi, nasbah nak boleh meningkat lagi pahala kita kena pakak-pakak sama mendakwah. Sama-sama mendakwah, yakni kita dah boleh hidayah dah, nampak dah nak buat kebajikan, nampak dah nak buat kebaikan, nampak dah wasa nak ngaji, nampak dah wasa nak belajar menuntut ilmu. Kita kena dakwah pula. Kena dakwah ni kena ajak orang kat tepi-tepi rumah tu, kena ajak, atau kalau orang dalam telefon ni kena share. Dia kena share untuk orang lain nampak, lepas tu orang boleh mari dengar. Mungkin boleh jadi orang tak sapa, atau tak siapa seru kau deh. Kita ni lah jadi orang panggil kata, jadi orang jong menyeru, jong dakwahkan orang, biar orang dapat buat kebajikan, dapat menuntut ilmu. Maka Allah akan beri kepada kita berlipat-lipat kali ganda. Seorang hak kita si kita buat ni boleh pahala dah di kita. Lepas tu hak orang mari dengan sebab kita ajak tu, ya beri pahala pula ke kita sekali lagi. Pas kalau sekali mari boleh dua kali, tak ke laba deh. Sekali kita masuk mari ngaji, kita boleh dua kali ganda, tiga kali ganda, bahkan beratus-ratus kali ganda kalau kita dakwah berjaya. Sebab tu kerja dakwah ni jangan tinggal lah. Ada kerja ajak orang buat baik ni jangan tinggal, sebab dia adalah sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sunnah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita semenjak daripada Allah lantik dia jadi nabi, Allah lantik dia jadi rasul. Semenjak daripada tu dia tak biasa tinggal lagi lah dakwah ni. Deh, susah payah taruh mana pun kerja dakwah. Deh, teruk penat taruh mana pun dalam ujian yang Allah uji dak tadi pun tetap dakwah. Sebab kerja dakwah, kerja Nabi kena, kerja Nabi saya dan kerja Nabi suka. Sebab itu kita sebagai umat yang ngaku kata diri ni kena ko Nabi, saya ko Nabi, ingat ko Nabi, rindu ko Nabi ni, maka kita kena amal lah sunnah-sunnah dia. Salah satu daripadanya dakwah. Dakwah lah ni mudah ya. Kod boom share tu jadi dakwah. Atau kita ni cuik orang jadi dakwah dah. InsyaAllah kita masuk rapat-rapat. Lepas tu kita buka muka surat kita. Yang pertama sekali surat yang kita nak ngaji pada hari ni, iaitu kita nak ngaji perkenaan dengan fardu ain. Fardu ain ni iaitu ilmu yang wajib bagi kita kena tahu. Ilmu yang wajib bagi kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, maka bawa dosa mari ke kita dengan sebab tak erti, dengan sebab tak tahu dan dengan sebab tak belajar. Jadi hari ni kita duduk di muka 14. Duduk di muka 14. Kita duduk di wajib mengenal Nabi kita. Wajib kena kenal Nabi kita ni. Bukan kata kenal pun tak apa, tak kenal pun tak apa. Dak. Nabi ni wajib kena kenal. Sebut kata wajib, kenal boleh pahala, tak kenal berdosa. Kena tahu gapo yang sakut paut dengan Nabi kita kena tahu. Gapo yang jadi sakut paut dengan Nabi kita kena kenal, kita kena tahu dan kita kena reti. Kalau tak kenal, tak tahu, tak reti, usaha belajar.
Usaha cari ilmu, namuhkan ilmu betul ni. Nak jadi kita faham dan nak jadi kita reti perkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak basic, hak peruntan orang panggil yang kita kena tahu perkenaan dengan Nabi kita, iaitu Nabi kita ni mula-mula kali kena kenal dulu nama gapo. Deh, kenal lama dah nama Muhammad. Deh misalnya kata kenal lama dah pakai anak-anak kita pun Muhammad, tok laki kita pun Muhammad dalam ni. Dah. Ha. Nabi kita ni nama Muhammad. Ha deh. Pak Ahmad tu mari mana Ahmad? Ahmad tu dia. Ahmad tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Nama dia juga. Dikatakan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, Nabi kita ni nama Ahmad. Ada nama Ahmad dan nama Muhammad ni tercatat di dalam kitab Quran. Ada. Sebab tu kita suka Ahmad pun boleh, kita suka Muhammad pun boleh. Ada. Nabi kita nama Muhammad, bapaknya Abdullah. Ayuh Nabi kita nama Abdullah. Ibunya nama Aminah. Ni hak kita kena tahu ni. Kalau orang tanya kena boleh jawab. Ni hak kena boleh jawab. Mak nama gapo, ayah nama gapo, dia nama gapo, bangsa gapo. Bangsa Nabi kita ni Quraisy. Arab Quraisy. Deh. Bangsa Quraisy. Beranak dan bangkit jadi Nabi. Beranak dengan bangkit jadi Nabi tu di negeri Mekah. Di negeri Mekah. Dan kemudian hijrah pergi mati di Madinah. Hijrah dengan mati di Madinah, bangkit jadi Rasul serta dengan apa? Wanuk di Mekah. Ingat deh, wanuk dengan bangkit jadi Rasul Mekah. Lama orang tanya, Nabi ni jadi Nabi mana tah? Mekah ke Madinah? Waswah kita nak jawab ke mana? Waswah kita Mekah ke Madinah? Madinah ke Mekah? Deh. Kena tahu juga. Bangkit jadi Rasul Mekah. Deh, bangkit jadi Rasul Mekah. Dan dikuburkan Nabi kita di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha atau di Masjid Nabawi lalanih. Dulu ya jadi rumah Siti Aisyah situ. Deh. Bangkit jadi Nabi ketika Nabi kita umur 40 tahun. Allah SWT lantikkan dia jadi Nabi, bangkit dia jadi Nabi ketika dia umur 40 tahun. Wafatnya umur 62 tahun. Deh, mati umur 62 tahun. Deh, bangkit jadi Rasul. Deh, bangkit jadi Nabi ketika umur 40 tahun. Ni kita kena tahu ni, kalau tanya kena boleh jawab. Tak boleh Deh, wajib bagi kita kena kenal Nabi kita. Kenal Nabi kita serta kenal Ahlul Bait. Ahlul Bait ni iaitu ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam ahli keluarga ke bining Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, kita kena kenal. Kalau sebut kata bining Nabi yang termasyhur kita kenal kat Khadijah ialah Aisyah. Lain daripada tu tak ingat nama belaka. Tak kenal. Ada berapa orang pun tak tahu nak royak. Ni sampai tu hari ni kita nak nambah ilmu kita. Kita faham, kita tahu dengan yakin, dengan cerak. Bining Nabi tu ada berapa? Isteri Nabi tu ada semuanya 11 orang. Bining Nabi kita semuanya ada 11 orang. Jangan duk turut lah. Nabi bini belah aku pak je baru nanti nak tambah lagi berapa. Jangan deh. Hak tu Nabi hukum tak kena guna di dia. Kita ni kena guna hukum tu hewis kat pak. Deh. Isteri-isteri Nabi ni ada semuanya 11 orang. Yang pertamanya Siti Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid. Deh. Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Mula-mula kali. Yang kedua, ni honing ni ato ni bukan ato nikah yang satu, nikah yang dua, nikah yang tiga dak ni. Ato di atas martabak tinggi. Martabak tinggi yo. Yang kedua Aisyah binti Abu Bakar.
Yang ketiga Hafsah binti Umar. Yang keempat Ummi Habibah binti Abi Sufyan. Yang kelima Saudah binti Zam'ah. Yang keenam Ummi Salamah binti Abi Umayyah. Yang ketujuh Safiyah binti Huyyi. Yang ke-8 Maimunah binti Al-Haris. Yang ke-9 Zainab binti Jahshin. Yang ke-10 Zainab binti Khuzaimah. Yang ke-11 Juwairiyah binti Al-Haris. Kena ada sebelah orang. Bini Nabi kita sebelah orang ni kita kena ada nama. Kata dia adalah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita nak mari kena caing, kita kena kisah perkenaan dengan isteri mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Hari ni kita nak mari kena Khadijah. Lagu mana Khadijah? Khadijah ni sepatutnya jadi contoh teladan bagi orang tina semua tamu kabar mining. Bukan dikatakan seorang ummul mukminin. Mak bagi buat kita saja ya dak. Dia adalah sepatutnya bagi kita tiru-turut cara duduk dia dengan Rasulullah. Cara dia bela Rasulullah, cara dia jaga Rasulullah, cara dia cara kepada Rasulullah, sepatutnya kita turut dah. Kalau kita boleh turut tiru duduk seperti Sayyidatina Khadijah, kalau kita boleh duduk setara Sayyidatina Khadijah, tok laki kita tak akan lupa kenangan bersama kita. Supaya dengan Nabi tak biasa lupa nak ke Khadijah. Tak biasa lupa. Tak kira lepas daripada Khadijah 10 orang pula bini hamba seorang lagi. Tak lupa. Tak lupa. Padahal yang lain daripada Khadijah tu muda lagi, jangok lagi, darah lagi. Hak boleh lepas daripada Khadijah. Tapi Nabi sentiasa disebut-sebut dengan nama Khadijah. Sama-sama ketika dia duduk dengan bini mana-mana sekalipun. Cara duduk Khadijah ni bukan sama ada lah. Sebab tu hari ni kita mai kenal lah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang tino di dalam negeri Mekah yang janda. Janda ni bujel lah. Bahasa kita gak bujel sebanyak 2 kali. 2 kali bujel. Dah orangnya nak orang kata. Sebab tu masalah bujel tak ada masalah. Nak nikah pula ada masalah. Jangan duk kita ejek-ejek orang bujel ni. Sebab apa? Sebab tengok Nabi bini dengan orang bujel ya. Jangan kita ejek-ejek bujel pero nak gak kaum dah. Dak. Tengok Siti Khadijah ni. Bujel sebanyak 2 kali dengan sebab tok laki mati kedua-dua. Tok laki yang pertama pun mati, tok laki yang kedua pun mati. Jadi dia pun duduk hal keadaan bujel. Dan dia saning bukan sekadar apa orang panggil kata bujel tapi digelari atau dia boleh orang gelar kepada dia at-tahirah yakni suci. Bujel tapi orang gelar cuci dengan sebab dia jaga diri dia. Dengan sebab dia jaga kedudukan dia. Sebab tu dia ni bukan sekadar gapo bujel saja ya dak. Di atas diri dia seorang ni di dalam negeri Mekah dia kaya sekali di dalam negeri Mekah. Dia kaya kali di dalam negeri Mekah. Tak ada dah nak pergi tanding dengan Siti Khadijah pada masa ketika tu. Tak ada dah nak cari orang kaya lebih daripada Siti Khadijah kerana di dalam negeri Mekah sepertiga harta dalam negeri Mekah hak dia seorang. Dia kaya kuat. Semua orang dalam negeri Mekah meh jadi anak koli dia belaka. Dia mau pakai ambil barang dia pergi nego. Dia mau pakai ambil modal dia pergi nego. Dia mau pakai mari jadi anak koli dia belaka. Semeh-meh kata di dalam negeri Mekah orang jadi anak koli dia belaka. Dia kaya. Ketika ni dia bujang ni. Dengan sebab kaya lagi, bujel lagi, jangok lagi, digelarkan tahirah lagi, orang yang suci, yang jaga diri, lagi pula orang yang akhlak yang baik. Gitu gini, termasyurlah nama Khadijah di dalam negeri Mekah. Sehingga siapa ramai di kalangan orang negeri Mekah pakak nak nikah dengan dia we. Pakak masuk mitok dia we, pakak kene kau dia we. Pakak nak kau dia belaka. Satu kali di masa tu Nabi SAW pun duduk di kalangan umur 20 lebih. Dan ketika tu Nabi sendiri pun umur 25 dah. Nabi SAW pun
sudah besar dah duduk dengan Abu Talib, maka Nabi ni cari kerja untuk nak kerja. Dalam negeri Mekah tak ada kerja yang lain. Tak ada kerja lain, tak ada kerja supaya kita learning, mung tak nane, mung buat padi, mung gotu, mung goning dek. Tapi di dalam negeri Mekah dulu ni, kalau dalam negeri Mekah dulu ni, kalau tak nego tak ada kerja sebab nak nane gapo ni tak tumbuh muka tanah pada pasir. Baik. Maka Nabi pun nak nego juga. Maka sekali orang pergi nego barang Siti Khadijah ni, Siti Khadijah tahu dia seorang, gi seorang. Misalnya kata kita nak pergi nego Siti Khadijah, kita ambil barang Siti Khadijah tahu dia seorang mari. Nak tengok jujur dok, nak tengok kita ni gapo bawa barang yang pergi jual ni sungguh kodok gapo kodok harap nak boleh harap sana dia taklah orang yang pergi seorang. Seperti itu juga Nabi SAW masuk mari ambil barang Siti Khadijah untuk nak pergi nego di negeri Syam. Pada ketika tu gapo Siti Khadijah utus seorang anak kali dia nama Maisarah gilah kali dengan Nabi. Maisarah ni jatuh dah. Bukan Tino. Maisarah jatuh. Nah. Gilah kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gi dengan Maisarah gi di negeri Syam, gi untuk gi nego di negeri Syam. Gi nego di negeri Syam. Maisarah ni dia biasa tunggu orang hok mari ambil barang dengan Khadijah tu tahu tak berapa orang dengan sebab dia jadi anak kali Khadijah lama dah. Dia baru pergi kali dengan Nabi sekali ni je baru. Apabila dia pergi sekali ni dengan Nabi, dia tengok tindak duduk, akhlak, cara nego, cara berjual, cara kecek dengan orang ni. Nabi ni tak biasa berjumpa lagi. Orang nego kecek supaya dengan Nabi. Orang nego panas supaya dengan Nabi. Orang nego berlipat kali ganda boleh labor supaya dengan Nabi. Dengan tak kena tipu. Dengan tak kena tipu daya. Okay? Dengan tak kena tipu orang. Dengan tak makan tipu kat orang. Maisarah saat ni pelik dengan Nabi nego dengan kepandaian Nabi. Dengan bijak Nabi. Pelik saat ni. Sehingga waklik labor banyak saat ni. Nabi bui kepada Siti Khadijah dengan ikut toke nak cabut berapa kau dia. Bukan kata orang lain kok. Becek lalu dah. Bagi dua. Misalnya kata kalau orang lain dek. Ni dok Nabi ni serah. Serah ni cerita ni digoyak di depan Siti Khadijah. Nah. Digoyak. Ni perniagaan siapa ni berlipat kali ganda ni dalam perniagaan tahun ni tak ada lagi nak setara perniagaan orang ni wagi. Sahabat Siti Khadijah dia tak masuk dekat dengan anak kali dia kali. Dia ada lagi jung kerja belaka. Dia jadi ni gapo orang panggil toke besar. Dia tak ada kena buat kerja gapo. Maka Maisarah kata ning adalah perniagaan seorang yang digelarkan Al-Amin. Dia di dalam negeri Mekah ni orang gelar kaya Al-Amin. Orang terpercaya, orang boleh percaya, orang tak khianat amanah, orang baik, orang jujur. Siti Khadijah tertarik hati. Lagu mana dah. Dengan duit pitih ni tak terliya main. Dengan hal keadaan letih tak orang pergi jalan sampai negeri Syam 3 bulan baru klik mari ni. Dah demo serah kita cabut tu tak ada lagi lah. Maka Siti Khadijah radhiyallahu anha pun wasa nak kenal dengan Nabi. Maisarah tunjuk tu, hak tu gini. Maka Siti Khadijah pun royaklah kepada Maisarah. Royak kepada Maisarah kata, cuma gitu ya mari. Nak tengok nak tengok lagu mana. Orang ni song kodok hak muduk royak ni dengan nak tengok sungguh kata kau goyak over, kau goyak lebih kek, kau gapo saat ni tu, gitu ruk ya mari. Apabila gitu ruk dah mari saat ni, Nabi pun mari masuk. Mari dalam rumah Siti Khadijah. Ketika tu Siti Khadijah umur 40 tahun. Nabi kita umur 25 tahun. 40 tahun. Nabi kita umur 25 tahun masuk mari. Siti Khadijah tengok kepada Nabi mula-mula tak kecek banyak. Siti Khadijah tanya lalu dah, nak tak nikah dengan aku? Nak kau tak nikah aku?
Tengok Siti Khadijah, kaya lagi, jangok lagi, comel lagi, martabat tinggi lagi, digelarkan Ratu Mekah. Dia saat ni tu masuk minta oyata. Tak apa, tak masalah. Dia oyata tu molek, kita boleh masuk minta. Biar-biar pun nak ke oyata yang baik, oyata yang molek, oyata yang akhlak, yang puji deh. Kalau kena ke kita, kalau tersumpah dengan Nabi, jom masuk minta. Siti Khadijah dia masuk minta Nabi. Dia tanya Nabi. Pas Nabi jawab kan? Hijab ening serah ke Pak Dara. Kalau Pak Dara kata boleh, boleh. Kalau Pak Dara kata tak boleh, tak boleh. Tu Nabi. Dek, nak oyak kata berjuruhnya. Bukan kata, oh, demo kaya, demo molek, demo baik, demo martabat tinggi. Ha sanggup selalu nak nikah. Dok. Dek. Hijab ening kena tanya Pak Dara dia dulu Abu Talib. Pasal Abu Talib lah orang jaga dia. Jom bela dia, jom jaga dia, jom pera dia semenjak daripada halu. Saat 8 tahun saya dengan siapa dia dewasa, siapa dia ni kuasa mari boleh nego gapo gitu gini, maka kijaan ni kena tanya Pak Dara. Kalau Pak Dara izin, maka boleh nikah. Tapi kalau Pak Dara tak izin ke, tu wallahu alam. Nek. Maka Siti Khadijah ni dia royak kepada seorang anak kali dia pula nama Nafisah. Dia royak ke Nafisah, dia kata Nafisah, pergi kecek dengan Abu Talib ah. Kecek dengan Abu Talib kata nak nikah dengan Muhammad anak dara dia ni, dia wikodok ni. Gini. Tak kena kecek banyak. Kalau Khadijah masuk minta, tak ada orang sewi ke dia. Sebab dia adalah orang yang tinggi martabat di dalam negeri Mekah. Orang yang harta banyak, orang yang kaya-raya. Dek, Abu Talib kata nikah, nikah. Itulah jadi nikah Siti Khadijah dengan Nabi SAW. Martabat tinggi siapa orang gelar raja dalam negeri Mekah ni. Kalau kita fasa Jamil Learning gapo tok laki dek bawah jaga dia. Tak. Kalau orang Jamil Learning kaya sikit tok laki nalah. Tok laki kena dengar. Nah. Pasal semua mari daripada kita, harta kita banyak, saka kita banyak, ada tupai kita, ada rumah kita, duduk tanah kita, tempat kita kena lebih lah. Kalau Learning, tapi Khadijah dak. Sentiasa dia duduk bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dia duduk, gapo orang panggil? Dia duduk jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan perbuatan yang lemah lembut dengan Nabi kita. Duduk saning. Dialah orang sehidup semati dengan Rasulullah. Sabit itulah kalau tanya kata Siti Khadijah dengan Aisyah. Sama-sama soho ni. Bini Nabi sama-sama soho dua ni. Aisyah orang cidi. Orang pandai boleh ganti Nabi. Kalau Nabi tak ada, Nabi kipergai. Orang tak tahu hukum boleh tanya dia. Dia tahu habis semua meliput di hukum agama Islam. Dikatakan jadi sayap kiri bagi Rasulullah. Nah lagi. Pangkat kepada dia. Tanya kata martabat dia tinggi. Tinggi. Di antara Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha ni. Nak tanya kata, martabat tinggi siapa? Kalau nak banding. Kalau nak banding di antara usahanya, kekuatannya. Allah pilih Siti Khadijah jadi bini mula-mula bagi Rasulullah. Allah Ta'ala pilih Siti Khadijah jadi bini ngak mula-mula Rasulullah pasal akhlak. Loho duduk dengan Rasulullah tu sepatutnya dia lah orang mula-mula jadi bini Rasulullah, duduk sekali dengan Rasulullah pada masa ketika awal-awal Islam. Sebab tu Aisyah tak sepatutnya nak pergi duduk situ. Kalau kita dengar kisah Siti Aisyah, ia bekeng. Ia budak, ia tuai hati dia. Nabi saya kepada dia gini-gini deh. Dia nak kata apa kan Nabi pun dia kata, dia nak apa kan Nabi pun dia murih. Betul tu. Jadi kalau you nak duduk di awal-awal Islam tak sepatutnya lah dengan dia. Tak sepatutnya dengan dia. Yang sepatutnya dengan duduk dengan Rasulullah pada awal-awal. Yang pada masa ketika awal-awal Islam tu, ketika tu ujian banyak tu. Susah lagi, ujian lagi, kekuatan. Dalam nas orang netai orang gapo saat ni kuat. Nabi kena celah, kena maki, kena gapo. Orang rakma boleh tu, sebab tu Allah pilihlah Siti Khadijah jadi isteri yang pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mari duduk dengan Nabi ketika Nabi seni. Islam buka, Islam seni.
ada apa? Orang panggil kata tak ada kena ada masalah gapo kembe dah Islam. Yang dia saat ni termasuk dengan sebab dia romantik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk baik dengan Rasulullah, dia romantik dengan Rasulullah. Rasulullah saya kepada Rasulullah. Dia boleh mengaji, dia boleh gapo, ya anak orang tinggi, ya anak orang jadi sahabat Nabi. Dia nikah selepas daripada sedap dah. Islam ni kembe belakang dah. Sahabat tu nak cari orang nak mari ganti tempat Siti Khadijah tak ada. Dalam 10 orang tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia mujahadah sekali dengan Rasulullah. Mula-mula dia duduk sekali dengan Rasulullah. Mula-mula sekali ketika Nabi kita dapat wahyu yang pertama. Nabi kita pergi duduk di Gua Hira dengan sebab dia serabut dalam negeri Mekah ni, pakak duduk semua berhala yang dia tak berasa tak setuju dalam hati. Dia nikah dengan Siti Khadijah ketika tu, Nabi ni digelar Al-Amin saja. Tak ada jadi pangkat Nabi, tak ada jadi Rasul, tak ada jadi gapo. Duduk mari serta tu, Allah lantik Nabi jadi Rasul. Allah lantik Nabi jadi Nabi. Apabila jadi Nabi, jadi Rasul, maka ketika kali yang pertama tu, mula-mula tu, yang Nabi dapat wahyu daripada Jibril mari jumpa dengan dia di dalam Gua Hira ni, Nabi tak biasa jumpa dengan malaikat lagi. Nabi tak biasa jumpa dengan malaikat lagi. Nabi tak biasa jumpa dengan perkara pelik-pelik lagi. Nabi duduk was-was diri. Aku ni jadi gapo? Bapa kuasa tak kena. Bapa kuasa tak tahu tak nak duduk lagu mana. Duduk dalam negeri Mekah ni tak boleh kena lari. Duduk dalam gua. Dia duduk tengah tak tahu gapo dengan diri lagi ketika tu. Kemudian jumpa dengan Jibril. Jibril mai kata Iqra. Baca oleh Muhammad. Dia tak pandai. Ya orang umi ni orang tak reti baca, tak reti nulis. Rata-rata dia mau mari saat ni, mai royak dengan suara keras, mai royak dengan suara kuat saat ni. Saat ni, apabila jadi lagu tu, Nabi kita kejut. Kanya. Orang panggil kata sawe. Nabi kita naling saat ni, siapa kejut, siapa kanya saat ni tu, maka apabila Jibril nampak kata Nabi kita saat ni tu kenaling, maka Jibril pun dakak Nabi kita. Tapi gang malaikat, kira lah siapa Nabi tak boleh nyawa dia dakak. Ni kau Nabi getag lagi, kau Nabi takut lagi. Nabi lari daripada Gua Hira saat ni. Mari kelik di rumah ni, tak kecek gapo, tak gapo siapa di rumah, ketuk pintu rumah ni, panggil Siti Khadijah. Siti Khadijah buka saat ni, tengok tu lelaki dah kelik dalam hal kedai pucak si dan tuai getah saat ni, dan peluh habis sutai tubuh ni. Tak tanya, tak gapo. Kalau kita gapo webe ni kalau kita. Jadi gapo, berlaku gapo, ada gapo yang mari gini-gini. Orang duk tengah takut. Orang duk tengah kenaling getah. Siti Khadijah tak tanya. Dia tak dah ambil Rasulullah mari, Rasulullah masuk ke dalam bilik, Rasulullah kecek Rasulullah kecek. Limu aku. Ya takut ke? Orang takut ke? Limu aku. Dia pun limu lah. Limu Nabi saat ni. Dia dakak Nabi, dia tak tanya kata gapo gitu gini. Sehingga Nabi goyak sendiri. Dia takut. Nabi wasa kata dia ni koyo ni punah akal dah, dia ni nampak gitu, nampak gini deh. Khadijah pun kata kepada Nabi, mung adalah seorang yang baik akhlak. Mung adalah seorang yang hubung silaturahim, orang yang baik hati. Allah tak akan tinggal mu. Allah tak akan buat jadi musnah nyanyo kepadamu. Sentiasa Allah kali dengan kita. Sebab itulah mula-mula Nabi kelik mai royak wahyu, dialah orang mula-mula kali menerima agama Islam dengan Rasulullah. Dalam agama kita ni kalau tanya kata selepas daripada Rasulullah siapa Islam? Bukan Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Fatimah, bukan siapa yang jadi Islam selepas daripada Rasulullah. Orang pertama menerima Islam dengan Rasulullah iaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sebab itu Nabi tak biasa lupa kenangnya bersama dengan Khadijah. Sehingga dia duduk dengan Siti Khadijah,
Siti Khadijah gerbe belako selepas daripada yakin dah kata Nabi jadi Nabi, yakin dah kata Nabi jadi Rasul, Nabi pemula kena setak dakwah, dia duduk sekali dengan Rasulullah SAW. Dia kau tunggu duduk di rumah, Nabi tubik pergi sebar dakwah di luar, maka orang maki, orang caci, orang tak kena kau Nabi kata macam-macam kau Nabi siapa Nabi putus asa Nabi kelik mai rumah, dia jadi sebagai qurrata ayun, dia jadi penyejuk mata hati Rasulullah. Serabut perut tak ada arah nak royak duduk luar, dia mau pakai duk maki. Tapi kelik di rumah sejuk. Wasa hilang habis semua tengok ke muka bini. Duk ke mana tu? Duk supaya Siti Khadijah. Kelik mari pak tengok muka bini tu. Hilang semua kepenat-kepenat yang besok duduk terima di luar sana. Jadi hilang semua. Nah, jadi hilang habis. Sampai tu Siti Khadijah ni orang tumte, orang panggil orang yang kuat. Gerbe untuk agama, harta yang kaya raya dikatakan jadi raja di dalam negeri Mekah dulu ni, jadi habis sehingga siapa gerbe ke agama Tuhan, gerbe ke agama Allah, siapa ke hari dia mati dia pakai baju 83 tapung dia pakai baju. Orang besok ada, orang besok kaya tapi bui semua untuk umat Nabi, bui semua untuk sahabat-sahabat Nabi, bui semua untuk orang Islam, sehingga diri ni tak ada pakai ye, hari dia mati tak ada kain tudung mayat. Susah. Karena bui kau orang telajak. Susah. Sampai tu Nabi tiok hari yang mati. Nabi tak biasa teriak. Bini dia mana-mana mati pun kecuali Khadijah. Khadijah ni mati Nabi tiok. Nabi sedih tengok orang kaya dulu ni hari mati tak ada. Mereka kata orang panggil kata kain selimut mayat tak ada. Dan pakaian-pakaian pun yang biasa pakai baju yang sinabana, yang biasa pakai baju yang mewah, biasa pakai baju setengah, hari ni dia pakai baju yang ditapung 83 tapung. Deh. Dan dia duduk sekali dengan Rasulullah sehingga dia gerbe habis saat ni. Satu kali Rasulullah kelik mari. Sentiasa dia lah orang duduk sekali dengan Rasul. Duka pun dia, suka dengan dia. Dia orang duduk dalam tukcuang ciwit, orang panggil semua dalam kehidupan Rasulullah dia bersama dengan Rasulullah. Satu kali Rasulullah kelik mari letih daripada dakwah, dia pun duduk lah. Dia duduk saat ni. Nabi tengok. Dia duduk tengah wipek ke anak bosu. Iaitu dia duduk tengah wipek kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sedih tengok. Yang keluar daripada kopek dia tu bukan susu, tapi darah. Dengan sebab tak ada makan ni. Orang panggil tahu yang kena boykot, kena lari. Orang munafik, orang kafir Quraisy tak sejual ke orang Islam. Ada duit tangan mana pun tak sejual. Nak kodan, nak orang Islam ni masuk agama tu nenek asal klik mula. Lalu tu sahabat-sahabat Nabi termasuk dengan Siti Khadijah sendiri pun tak boleh beli, tak boleh gapo saat ni. Tak ada makan ni, tak ada gapo. Jadi Siti Khadijah ni ada anak kecil. Dia terpaksa kena bui pek. Pek saat ni Nabi tengok, Nabi ngiling kepala. Kerana pek hak tubik tu bukan susu, tapi darah. Tubik darah. Nah, apabila tubik darah saat ni, dia pun apabila tok laki kelip bangak-bangak lah. Ulik Siti Fatimah dia letak lah di tempat tidur. Dia pun mari sambut Rasulullah. Dengan sebab Rasulullah nampak letih. Kelip daripada dakwah. Nah, apabila duduk tu Rasulullah pun taklah. Apa? Pala dia atas riba Siti Khadijah. Atas riba Siti Khadijah nero saat ni Siti Khadijah saat ni teriak. Tengok ke Rasulullah teriak. Berteriak saat ni air mata jatuh atas muka. Saat ni buat Nabi khabar, Nabi tengok celak mata, tengok Siti Khadijah bini dia tu teriak tu, dia pun tanya bini dia. Teriak apa? Kata mu sesak kau nikah dengan aku ni asal mu gaya-gaya jadi mu sesak dedek ni. Mu sesak kau mu nikah dengan aku asal mu orang puji-puja mu, tapi sekarang orang lari jauh daripada mu. Kamu sesak nikah dengan aku asal mu orang yang penuh dengan kesenangan, tapi mari nikah dengan aku jadi penuh kesenangan tu dengan penuh gigati situ dengan penuh kesusahan. Dia pun goyak lah. Siti Khadijah pun jawab. Dia kata, sesungguhnya harta aku serah ke Allah klik mula belakang dia.
Bermakna dia heboh dia bui kepada semua orang mukmin tu, dia suruh harta yo semua tu bui ko yo sepertiga dalam negeri Mekah tu, dia bui kelik ko tu habis. Ambil kelik lah, dia tak seh. Dan semua kesusahan yang timpa ni, dia sanggup 100%. Nabi tak ingat kau mula. Dialah masuk minta Nabi. Dia kata, bukan Nabi masuk minta dia. Dia sanggup belakang dah semua-semua. Bukan dia susah betul tu. Bukan dia susah betul orang tak terima. Dia dulu orang pakak nak masuk dekat dia, pakak nak jamuh dia, pakak nak duduk kenal dengan dia, pakak nak rapik dengan dia. Sekarang lalu ni tak boleh nampak dia orang lari belakang. Dia kata sesungguhnya dia tak ada kira betul tu. Orang nak kena tak kena ke dia pun belah. Asalkan Allah dan Rasul kena kepada dia. Tapi yang dia teriak pada hari ni, wahai Rasulullah, ya rusing. Sebab ia tua pada Nabi. Ya rusing. Sebab ia umur banyak pada Nabi. Rusing apa? Rusing takut Nabi. Rusing takut dia ni mati sebelum daripada Nabi kerja dakwah sudah. Orang duduk sekali dengan Nabi seumur kerja dakwah. Dia pun tino-tino pun dia tak ada dia tak boleh kerja dakwah. Putus semangat dia nak hubung. Jatuh semangat dia nak akad. Kalau tak ada Siti Khadijah Nabi liuk lama dah. Dengar duk kena maki caci. Tapi Khadijah jadi qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata hati bagi Rasulullah. Tengok. Rasa sejuk mata hati. Tengok. Rasa naik semangat klik mula. Khadijah kecek sepatah dua patah ya. Esok ke Nabi tu pergi pula. Buat ada Khadijah. Sampai tu Khadijah kata, aku rusing betul kata. Kalau buat aku tua pada Siti Khadijah. Takutnya. Buat Siti Khadijah tua daripada Nabi. Takut Siti Khadijah mati sebelum daripada Nabi kerja dakwah sudah. Maka siapa nak di samping Rasulullah? Pada ketika tu siapa nak duduk lek belakang Rasulullah? Siapa nak gotu? Nak kerja dakwah sekali dengan Rasulullah? Dia pun goyak kepada Rasulullah. Ginilah Rasulullah. Dia berasa ni. Dia berasa kata dia ni mati belum dulu daripada Rasulullah. Dia berasa. Sebab dia tikah 15 tahun dengan Nabi. Dia nikah dengan Siti Khadijah tu. Siti Khadijah tu digelarkan gosi merah dah. Orang gosi merah ni orang tak ada gigi. Orang tak ada gigi ni orang tua lah. Mek gosi merah. Orang panggil gosi Siti Khadijah ni mek gosi merah. Sampai tu apabila jadi lagu tu, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha saat ni kata sambung lagi. Nabi duk dengar. Khadijah kata lagi kepada Rasulullah, jika aku mati, kalau aku mati belum sudah dakwah. Dakwah Nabi tak sempurna lagi. Kalulah Nabi saat ni kena pergi dakwah di satu daerah atau kena pergi dakwah di satu kampung yang kena jemerai air, yang kena jemerai lakoh sungai, lakoh parit. Kalulah Nabi tak ada rakit, kalau Nabi tak ada perahu, Nabi nak pergi dakwah no, minta tolong Nabi pergi galilah kubur dia, ambil tulai rusuk dia awak jadi rakit. Dia gerbes apa? Tulai rusuk. Dia gerbes apa diri, gerbes apa harta, gerbes semua. Nak Rasulullah lupa kaya lagu mana? Rasulullah tak lupa kepada dia dengan sebab pengerbannya seorang isteri kepada tok lelaki. Maka apabila jadi lagu tu, maka Rasulullah pun royak. Ketika itulah Nabi saat ni duduk lagu tu ketika Siti Khadijah royak lagu ni, Jibril turun mari. Jibril turun mari royak kepada Nabi kita, musafalah kepada Khadijah isterimu tu, kata Allah SWT kirim salam langsung kepada dia. Orang tino yang boleh salam langsung daripada Allah iaitu Khadijah, dan aku pun bui salam kepada dia juga. Bermakna Siti Khadijah boleh salam langsung daripada Jibril dan boleh salam langsung daripada Allah. Martabat bukan rendah-rendah ni orang tino boleh salam daripada Tuhan. Tak ada. Kecuali Khadijah. Sebab itulah Khadijah orang martabat tinggi yang dikatakan Ummul Mukminin, yang sepatutnya bagi kita kena ambil tiru contoh tauladan dia. Siapa kejong gerbes semua untuk demi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari dia mati, duduk sakit berat dengan sebab dia mati pada bulan Ramadan. Dengan sebab mati dia tu dengan sebab kelaparan. Tak ada makan, tahun kena boykot, tahun kena lari, tak boleh jual beli dengan orang Islam.
pada tahun tu Siti Khadijah jatuh sakit dengan sebab tak cukup makan. Maka apabila ia jatuh sakit saat ni, dia duduk tidur saat ni, dia pun duduk tidur. Di dekat Rasulullah. Nah, dia duduk tidur dekat Rasulullah. Nak mati dah dia ni. Dia duduk tidur dekat Rasulullah saat ni. Dia pun tanya kepada Rasulullah, sempurna dah kau dia ni jadi seorang isteri. Cukup lekat dah kau dia ni jadi seorang isteri. Dia dapat keredaan daripada Rasulullah dah kedak ni, dia nak pergi ni. Dia tanya kepada Nabi. Nabi kata, sungguh cukup lekat seorang isteri. Dan aku reda semua. Tengok tak ada dosa sikit abukmu dengan aku. Dengan sebab pengorbanan dia kepada Nabi. Dan dia kata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku takut kepada alam barzah. Ya koyak ke Nabi, dia takut alam kubur. Dia takut ni, laloning ni. Dia takut alam kubur ni. Takut seksa alam kubur. Takut keduduk ke dalam alam kubur. Dia takut. Tu Nabi raya dia. Nabi kata, sesungguhnya mu tak kena duduk dalam kubur. Allah perintah, Allah royak kepadaku melalui Jibril. Mai royak kata, Allah kisah langsung kepadamu. Dan Allah SWT telah cedek dah syurga yang paling mewah. Di dalam syurga tu ada satu rumah yang buat dengan mutiara-mutiara permata intan. Yang dalam tu tak ada kebisingnya dah. Bapa yang kata tak ada kebisingnya. Sebab Nabi duduk dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah tak biasa suara derah dengan Nabi. Tak biasa bising dengan Nabi. Tuhan bagi kepada dia. Tuhan bui kepada dia rumah yang tak ada kebisingnya. Yang tak ada kepenatan. Yang di dalam tu senil, linir dan nikmat sebagai sehabis-habis nikmat. Kenapa? Kerana kesusahan dia di atas dunia. Tak kena masuk dalam kubur, dia kata. Nabi royak kepada Siti Khadijah. Dia pun panggil lah anak dia Siti Fatimah pula. Ni ketika dia nak meninggal dunia ni. Dia panggil Siti Fatimah, mari. Dia kata gana? Dia bisik dengan Siti Fatimah. Dia kata, Fatimah, tolong royak ke ayahmu boleh ke tak? Ke ayahmu tu kau Nabi lah. Tolong royak ke ayahmu boleh ke tak? Kalau dia mati setelah lagi, mitoklah kain serbai yang Nabi biasa wak terima wahyu daripada gua Hira tu, hak Nabi duk pakai tu, nak minta jadi kain kapal bagi dia. Ya nak minta. Pah Nabi tanya, bapa tak minta sendiri? Bapa tak royak sendiri? Nabi dengar lah dia duk kecek dengan Fatimah duk situ lah je. Bapa tak minta sendiri, bapa tak royak sendiri. Dia kata, ya malu. Ya malu nak minta kain serban Nabi tu. Ya malu. Ya tak gamuk nak minta, dia kata. Nabi pun raya, bapa aku tak boleh wiba kain serban ni selaya. Pakaian-pakaian orang mukmin, pakaian-pakaian sahabat aku semua didamai dulu. Sampai kau sekarang lalu ni duit pitih mung je belakang. Bapa aku tak boleh nak wis semua harta semua pakaian aku mari daripada mung je belakang. Bapa aku tak boleh nak wis Siti Khadijah. Dia malu, dia kata nak minta. Ni singkat orang Tino. Yang Nabi tak biasa lupa dia. Walaupun dia mati selama kening belah orang. 10 orang binding selepas daripada dia pun sentiasa sebut-sebut nama dia. Sebab itulah Tuhan waktu turun lalu kain kapal kaya daripada syurga. Ni Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bukan orang Tino lekeh-lekeh tu. Sebab tu Siti Khadijah radhiyallahu anha ni. Siti Khadijah radhiyallahu anha ketika dia wafat dan Nabi selepas daripada tu nikah dengan beberapa orang termasuk dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau Nabi boleh kambing, seko Nabi bagi-bagi daging kau sayang Siti Khadijah lalu dah. Tak lupa. Nabi bagi-bagikan apa makan ni yang sedap-sedap yang dia dapat daripada mana-mana, harta ke gapo ke, dia tak lupa. Waris Siti Khadijah, adik-beradik Siti Khadijah, dan sayang-sayang rapat Siti Khadijah. Nabi sentiasa buat baik. Siapa Aisyah kata mana? Aisyah kata, sikit-sikit Khadijah, sikit-sikit Khadijah. Dia kata, dia jawab. Moga Khadijah tinggi, moga Khadijah comel. Ni Siti Aisyah kata, aku tak biasa cemburu kepada seorang pun kecuali aku cemburu kepada Siti Khadijah. Yang dia saat ni tak biasa mau anak sekali dengan Khadijah, tapi dia cemburu dengan sebab tingkah laku Nabi terhadap Siti Khadijah ketika duduk dengan dia. Sikit-sikit Khadijah, boleh kambing Khadijah, boleh kata sayang Khadijah, waris Khadijah, mak gapo? Waris Khadijah, sayang rapat Khadijah.
Kalau boleh gapo-gapo tak lupa kofok ni. Khadijah tak ada dah mati dah. Nah, tak apa Nabi kode ingat aku orang yang tua lagi, gosi merah lagi. Sedangkan Allah ganti dah kepada Nabi yang terlebih baik lagi daripada tu. Dengan muda lagi, jangok lagi, comel lagi, darah lagi hidup ya Nabi. Dan darah lagi, dia lah. Ya bahasa dia lah. Darah lagi, deh. Comel lagi, muda lagi. Apa Nabi dia ingat aku orang gosi merah tu. Dia sebut sikit-sikit Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Dia katakan Nabi. Deh. Tu Nabi pun royak kata, tak ada siapa dia nak boleh ganti tempat Khadijah. Tak ada siapa dia nak boleh mari ganti duduk tempat Khadijah. Kerana Khadijah adalah seorang daripada orang Tina yang boleh wi anak kepadaku. Sedangkan orang lain tak boleh wi seorang anak. Ni orang anak boleh dengan Siti Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Nah, seorang lagi boleh dengan Maryah Al-Qibtiyah. Ketika Nabi kecek ni, Maryah tak ada lagi. Maryah tak ada duduk kalingan Nabi lagi, tak ada jadi hamba Nabi lagi. Nah. Dan ketika orang semua kupur dengan aku, tak percaya kepada aku belaka, Siti Khadijah yang hak percaya kepada aku. Sedangkan dalam kalangan itu orang pakat kupur dengan aku belaka. Khadijah adalah orang hak gerbeh harta. Sahabat tu tak ada siapa dia nak mari tanding tempat Siti Khadijah. Walaupun darah, walaupun jangok, walaupun apa saat ni. Tak ada siapa dia boleh tanding. Nah, tak ada siapa dia boleh tanding. Tu Aisyah pehel lalu dah. Kata tak sepatutnya diri dia nak ditanding dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia pun ingat sesat diri kecek lagu tu. Selepas daripada tu tak ada dah kalau gapo-gapo yang sakut paut dengan Siti Khadijah. Tidak, dia budak ke? Ya weru, ya budak. Ya nak kata apa ya kata mungkin Nabi saya kaya. Nah, ya duduk main tanah Ya pun kata, Khadijatun tawilatun jadi wak nyanyi. Khadijah tinggi ya ada ya lah. Mungkin sikit-sikit Nabi sebut Khadijah. Sikit-sikit Nabi sebut Khadijah deh. Deh. Khadijah comel. Ya duk kata gitulah. Sabit tu apabila ia jadi lagu tu, maka apabila Nabi royak kepada dia, apabila Nabi cerita tentang hak Khadijah kepada dia, maka ia faham tak ada siapa dia boleh ganti dengan Khadijah. Kalau kita ada kenenge bersama dengan Khadijah, seperti Khadijah ni, kita ada kenenge yang waktu itu laki kita saat itu istimewa, suka, tu laki kita reda kepada kita, walau kita mati gila lama dah pun, dia tetap ingat ke kita. Tak ada siapa dia boleh ganti kita. Tengok Nabi, tak ada siapa dia boleh ganti walaupun selepas daripada tu nikah 10 orang. Dah, tak ada siapa dia boleh ganti Khadijah. Karena keduduk ke martabat dia mulia. Dek, dia duduk baik, dia duduk molek. Saat ni. Satu kali tu ketika Rasulullah hijrah pergi duduk di Madinah dah, sapalah satu peperangan nama peperangan Badar. Peperangan Badar ni Islam ni. Islam dapat benih. Dapat harta daripada harta ghanimah banyak. Dapat harta rapasan banyak. Lepas tu, di dalam peperangan Badar saat ni, boleh tahu orang daripada kalangan orang kafir negeri Mekah ni, ramah hak kena igat. Hak mati pun ramah, hak kena igat pun ramah. Di dalam ramah-ramah hak kena igat tu ada natu Nabi seorang yang kufur. Iaitu Abul As. Abul As ni, tok laki bagi anak Nabi wa nama Zainab. Zainab ni nikah dulu daripada Nabi nak jadi Nabi. Data-data apabila Nabi jadi Nabi, tok laki dia saat ni tu tak usah menerima agama Nabi. Jadi yang nikah belum daripada tu lah. Yang nikah ke Khadijah ada lagi. Dek. Jadi Abul As kena teher ni, kena igat ni. Anak dia, anak Nabi nama Zainab duduk Mekah tu. Dia nyanyolah kotak laki dia. Dia pun ngatalah harta untuk nak mari tebuh. Kalau kena igat, kena tebuh dengan harta. Kalau nak merdeka kok. Dia kena tebuh dengan harta. Pas Zainab, dia pun atalah. Dia tak ada apa perkara dia sesak. Ya adanya, ada sekodah kata, kalung, yakni tali tekok, hak mulah mak dia wi mula, iaitu Siti Khadijah wi kalung, wi tali tekok, hak duk pakai di tekok ya sama-sama. Hari Zainab nak nikah dengan Abul As tu, dia pun pecah lah tali tekok tu bubuh ke Zainab. Zainab pun duk pakai tali tekok tu sama. Hari tu
Peperangan Badar kena igah. Tok laki kena igah. Abul As kena igah. Apabila Abul As kena igah, Zainab tak ada gapo nak pergi tebuh. Kecuali ada tali tekok ditekok. Dia pecah. Kireng kau ke. Royak kata ning harta untuk nak tebuh Abul As. Siapa harta tu? Semua orang nak tebuh semua pakat wagi lah. Ha ni hok yonding, hok ni nama yonding, hok ni nak tebuh yang ni, hok ni nak perakan yonding. Ha gede. Gi wagi saat ni tu siapalah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi biasalah. Biasa kata nak tebuh ni sebab tu tekodok dengan nak nebu seorang ni daripada peperangan ni. Ha daripada kena tawai kali ni buka tengok jumpa dengan tali tekok. Tiap lalu Nabi. Pasal Nabi nampak Khadijah. Moga dulu kan Nabi duduk dengan Khadijah, dia pakai sama tali tekok ni. Apabila Nabi tengok sana ni, ingat kena ingat bersama dengan Khadijah. Sebab kita lah, selabe kita kau mati, tok laki kita kau mati, anak kita kau mati, yo kena ada kena ingat bersama dengan laki kita. Situ yo besok duk pakai, situ yo besok duk minum teh pagi-pagi. Awas sebeh ni yo guna sokmo. Tengok ke baju ngalih air mata kerana baju ni yo besok pakai sokmo. Dek. Ni ya ada kena ingat. Seperti itu juga dengan Rasulullah tengok kepada tali tekok tersebut saat ni, ingat kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ingat ke Siti Khadijah. Deh, siapa ke Nabi saat ni tu? Gi goyak kepada para sahabat dia lah. Deh, kata lagu mana kalau aku nak minta suruh merdekakan Abul As dengan kita tak usah ambil lah kalung ni. Tak usah ambil lah tali tekok ni. Kita taklid ke tuai ya. Zainab. Anak dia lah. Deh. Maka sahabat pun pakat setuju belakang. Gapo yang Rasulullah nampak molek, lagu tu lah wak Rasulullah. Sabit tu lepas daripada tu, maka taklid tu Zainab saat ni dimerdekakan Abul As. Dikatakan lepas daripada tu Abul As saat ni memeluk agama Islam. Tapi kepayahan dan kesusahan Zainab lagu mana, insya-Allah kita mai dengar kisah dia di dalam anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia anak sulung bagi Rasulullah Zainab ni. Anak sulung lama satu kali, nikah lama satu kali. Nikah dengan sepupu. Abul As tu sepupu anak dara bagi Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai tu Siti Khadijah ni apabila kita dengarkan kisah dia, dengarkan ciwak perawat hok dia sana tu, dia sepatut terjadi contoh tauladan bagi kita. Cara duduk dia, cara gerbe dia, cara rela semua harta, cara bela anak, cara gapo semua saat ni tu Khadijah lah boleh kita ambil tiru contoh tauladan dia, boleh duduk seperti Khadijah, barulah tok laki kita sayang kepada kita seperti Rasulullah sayang kepada Siti Khadijah. Walaupun beberapa lama tak ada pengganti, tak ada orang mengganti tempat kita. Inilah sikit banyak daripada kisah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang gerbe agama utuh, agama Allah, dan seorang yang dapat salah langsung daripada Allah dan dapat jamin masuk syurga. Lagi pula dia saat ni orang yang umul mukminin yang istimewa sekali deh. Mengurpe kita mari dengar seorang isteri Rasulullah yang termasyhur juga. Yang kedua iaitu Aisyah. Lagu mana pula kisah Aisyah nak boleh nikah dengan Nabi, nikah umur berapa tahun. Dia duduk dengan Nabi hal keadaan lagu mana keadaan dia. Kalau nak tiru bab romantik dengan tok laki kena tiru Siti Aisyah. Siti Aisyah ni mana tepat mana tempat Nabi makan air cari lalu bekas mulut Nabi. Dia nak makan tempat tu. Nabi pun sepatu juga. Dia mandi sekali dengan Nabi. Dia nak ayat kata Aisyah ni kalau bak nak tiru dia kena pergi tiru tempat romantik. Romantik bahasa Melayu ke apa? Behar dah romantik dah orang tua-tua ni behar dak? Behar dak? Dah. Gapo? Amek nak tak behar. Romantik ni manjo dengan tok lelaki. Dah bukan kata mung tidur bucu nung aku tidur bucu ni dak Kalau romantik ni kena tidur kali sama. Tu romantik dah. Dah. Habis kata Allah Subhanahu wa taala alam, insya-Allah kita koho ngaji perkenaan dengan kisah-kisah Ahlul Bait, ahli-ahli bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah buka kitab yang kedua ni kita nak ayat perkenaan dengan rumah tangga. Di antara suami isteri. Hari ni orang Tina tak kena rusing, tak kena gapo. Hari ni kita nak kecek bau atas. Dah belajar rusing atas. Belajar atas rusing atas. Bukan mudah-mudah nak nikah ni dah.
Jangan main-main nak nikah ke nikah. Ni. Kita nak main ngaji berkenaan dengan perkahwin ni. Dan nikah cara duduk. Cara duduk. Mudah-mudahan orang jatuh pakak dengar lah. Nasbah nafkah. Nasbah nafkah, nasbah kedudukan apabila kita nikah dah kita kena tanggung gapo tak. Duduk di muka 15 kitab muhimmah. Muka 15 kitab muhimmah. Muka 15 kitab muhimmah duduk di baris yang ke 3. 2. Pada menyatakan ini suatu tambih pada menyatakan kebinasaan atas lelaki yang mempunyai isteri sebab berkahwin. Kebinasaan di atas seorang orang jatuh yang nikah dengan orang tino. Yang nak jadi ada sebab bagi kebinasaan beberapa perkara. Kita nanti dengar, dia kena tanggung ke nama teh. Maka iaitu beberapa perkara, ada banyak perkara lah hak dia kena tanggung. Baru ni kita ngaji belah keruk ni belah-belah. Hari ni senyum bucu mulut belakang dah. Sebab nanti aku kelik setelah lagi, aku nak pergi buka, nak pergi baca. Depan tu lagi pula dah. Baca depan tu lagi pula setelah lagi ni. Kata lagu ni dah kitab royak ni, hadir royak lagu ni. Kita baca betul ni lah. Hak betul belum daripada ni, tak suruh baca. Kita baca. Setengah daripadanya bahawa tiada mudah memberi belanja isterinya itu daripada harta yang halal. Nak belanja, nak pera seorang retina, seorang anak atau ahli keluarga dengan harta yang halal ni payah. Dia ingat payah. Payah. Harta kalau boleh dengan jasa halal, payah lalu dah. Susah. Ujian banyaklah macam-macam. Memberi belanja akan isterinya itu daripada harta yang halal padahal wajib atasnya. Wajib kena wi harta halal. Pero bining, pero anak wajib kena bui harta yang halal. Harta yang halal ni harta yang sah makan. Harta yang sah makan, harta yang halal. Daripada harta yang halal padahal wajib atasnya itu memberi nafkah. Nafkah kena wajib atas dia. Nafkah yang kena bui dua, iaitu nafkah zahir dan nafkah batin. Nafkah batin ni tidur duduk, nafkah zahir ni makan pakai. Tempat duduk, semualah dia lah. Hak tu dia kena cara belaka. Maka adalah berkahwin itu sebab yang meluaskan di dalam menutup makanan yang hari istimewa pula pada zaman sekarang ini. Maka adalah di dalamnya itu binasakan diri dan binasakan ahlinya. Maka menutup apabila nikah dah kena carilah harta yang halal untuk nak pera anak bini. Tapi dalam masa sekarang zaman learning susah nak cari makanan yang halal. Nak cari harta yang halal untuk nak pera bini. Untuk nak pera anak sani. Susah nak cari makanan-makanan yang halal. Lebih-lebih lagi masa zaman sekarang learning. Maka kalulah kita sani tu ikut boleh. Ikut cari. Ikut ada harta hak mana tak kira halal haram. Kalau lagi makan betul hak haram. Kalau kita wi duit ke bini kita daripada jasa haram. Atau kita wi duit bini kita, duit anak kita makan daripada jasa yang haram. Maka binasakan diri dia sedar. Dan binasakan ahli-ahli keluarga dia. Nak lagi selagi. Anak dia pun binasa. Bini dia pun binasa. Sebab tu kena jagalah betul ni. Adapun segala orang bujang goleknya ia sejahtera daripada demikian itu. Ni butung ke orang bujang pula weh. Sebab orang bujang ni gapo? Hak duk pera diri dia, dia tahu mari kok mana. Boleh dengan jasa mana. Dia tak gelebak dengan harta yang haram pasal dia bujang kah? Kita orang duk tok laki ni, tok laki holak ambil. Tok laki holak ambil. Tak soal tak gapo dah lah. Pasal nafkah di dia. Dan tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi riwayat gano ni? Nabi kata sesungguhnya seorang hamba Allah
Seada seorang hamba Allah tu diperhentikan ia pada dekat neraca. Pada akhirat seksa nu ada seorang hamba Allah tu jatuh, Tuhan geletak ia dekat dengan tepat timai kilo. Tepat timai kilo mizan neraca. Tepat nak timai kilo amal kata berat lek kejahatan lek kebaik keko. Dek, siapa situ? Pada negeri akhirat seksa, pada hari kiamat seksa tu gi berhenti di tepat neraca. Neraca ni kilo, teracang kilo. Dan adalah baginya daripada beberapa kebajikan seumpama bukit orang ning weh. Bawa kebajikan. Hak nak pergi timai kilo dia tu sama besar rupa bukit. Ya bawa pergi. Besar banyak lah nak ya atas kebajikan ya banyak lah. Sama dengan bukit. Bawa berberok pergi. Nak pergi timbai ni. Bangga lah. Dia ada ramai orang tengok pun mata luah. Oh banyaknya kebajikan dia. Banyaknya pahala dia. Sama supaya dengan bukit. Bawa kebajikan hak wak atas muka bombing ni. Maka apabila jadi lagu tu. Apabila jadi lagu tu. Sapagi saat ni nampak. Orang jatuh saat ni bawa kebajikan sama besar dengan bukit. Kemudian maka ditanya. Belum nak pergi letak di atas timengnya amale ni. Tanya dulu. Soal dulu situ. Peksa apa? Maka ditanya akan dia daripada memeliharakan ahlinya. Bini ada ke tak? Anak ada ke tak? Tanya dulu. Dia pun jawab ada. Bini pak. Anak pak misalnya kata dah. Bini 3, anak ne misalnya kata. Ikutlah. Bini ada. Anak ada. Ahli keluarga ada. Maka Allah tanya. Malaikat hajun jaga situ tanya. Pahamu pera ya lagu mana? Wi cukup ke tak? Nafkah tu wi cukup ke tak? Soal dulu. Tak boleh timai main-main. Mudah-mudah orang jatuh tak supaya orang tina. Orang tina cuma mana wak pergi timai habis. Orang jatuh peksa dulu. Sebab ia ada barang yang kena pikul. Iaitu bini dia dengan anak dia. Ni. Susah jadi jatuh. Susah juga. Baru ni kita dengar orang tina. Oh kena taat gitu malah. Bapa ni. Bapa kita kena taat. Bapa kita kena jong. Bapa kita kena duduk bawah jaga dia. Bapa dia kena pikul kita. Dek nu. Bapa dia kena. Allah. Bapa lah. Jadi supalam iang ni. Orang tina ni. Larak aku ambil rambut pergi. Gapo sapu kaki tok laki pun tok wak hak diri lagi, tok sempurna lagi. Siapa kau kena wi tok laki tes sok mari tanya tok laki pula. Hari ni ada salah gapo, ada wak gapo reda kau dok kita. Kalau tok laki tak reda kok amal semaya kita tak diterima Allah dengan baru ni gak penak lah. Bapo? Ni nge, bak tanya gi penak dek nu. Dia tu gi penak dek nu. Kita penak ta dunia. Nah, kita penak ta dunia, tapi dia tu gi penak dek nu. Deh. Apabila lagi lagu tu maka tanya. Dan daripada hartanya, bo tanya hanaf ko hanok sia apa gitu gini, tanya harta pula dah. Harta hakmu perana mung, hakmu bui kepada bining mung, hakmu dok jaga kepada ahli-ahli keluargamu. Mung ambil mana? Mungkin jaga apa? Tanya pula dah. Daripada hartanya dan daripada dirinya muak gapo dengan memeliharakan mereka itu kijak gapo. Wak gapo harta skut dua mari mano. Ada duit piti hawi kepada demoni ambil mano kijak wak kijak gapo. Malaikat tanya habis. Dan ditanyakan daripada hartanya daripada mano ia mengusahakan. Kijak gapo? Boleh duit cuma ni kijak gapo? Wi cuma ni kabini wi gan ni kabini wi pakai kabini ambil mana duit? Tanya. Akan dia tanya habis. Dan pada apa membelanjakan akan dia hingga habis segala amalnya. Pahmu ngambil waktu ubik gi kok mana rate. Beli gapo, bazir kau tak bazir, cari habis, peksa habis semua, sehingga siapa habis so kena bayar amal lehok semua bukit ni. Tak cukup tak cukup aku pero biniku tak cukup nasbah pakai aku nasbah makan ni saja. Bu lain. Ngah dah sebab bukit sana kan ngah dalam sikit. Bini anak mu maya gapo gitu gini.
Oh, tahu kau maya ke tak maya. Musuh kau dak dak ha. Weh, hok mung maya sok mung weh. Weh, wi kau yo. Yo kena tanggung lebih kita. Sehingga siapa seorang ni dikatakan apabila lah gapo amal leyo saat itu kena peksa. Hak sebesar bukit saat itu habis segala amal yang kebajikannya. Siapa teaching tak ada kat abuk. Tak ada gapo nak wit timbe lah, tak ada gapo kan? Deh, habis tak ada gapo sikit abuk. Deh. Apabila tak ada gapo saning dan ditutup balah bagi kejahatannya, hak jahat ya tak kira lagi. Hak jahat ya tak biasa lagi. Pak kalau ada hak jahat, orang lain tak apalah. Ada orang jahat ambil kebajikan lah. Gi tapung. Kira kebajikan habis licing dah. Sodok kau orang licing habis licing dah. Sodok kanak, sodok kau bini, sodok kau. Sampai tu di negeri akhirat tu hak kata nafsimu aku. Buat tening. Ya lari dah kau kita. Saya pun gapo pun tah dunia akhirat ya lari. Ya lari. You nampak kita jauh tu, you lari. Takut kita mai tutup dakwa dengan dia. Dia takut kita mari tutup dakwa di hadapan Allah. Sikit lagi. Deh. Dan tiada tinggal baginya satu kebajikan jua pun. Tak tinggal satu kebajikan jua pun sama bersangga bukit sana. Tak ada sikit abu. Deh. Tak ada sikit abu. Deh. Menyuruh oleh malaikat. Yakni berteriak ia di hadapan orang banyak. Deh. Menyuruh oleh malaikat. Dan teriak ia, yakni gapo royak perasa sampan, royak dengan suara derah di hadapan orang ramai di pada masa tu dengan katanya inilah orang yang memakai akan segala amal kebajikannya. Ni orang makai amal kebajikan diri sendiri sehingga siapa tak ada kabuk ni. Tak kena dok tanggung gitu, tanggung ni lah. Neh. Sabit tu nak nikah, nak bini hok yang dua, nak bini hok yang tiga, nak bini hok yang keempat. Kena fikir wi panjang dulu. Rok kau tak rok. Kita boleh berlaku adil kau tak. Kalau kita tak boleh berlaku adil, waktu saya sebut kata 2, 3, 4 tu, saya kata fawahidah saja lah. Kalau mu tak boleh berlaku adil kan? Kamu tak boleh wi adil nak sebah lek luar, lek dalam. Mu tak boleh wi adil kepada isterimu. Kalau mu ada isteri 2 orang, fawahidah saja. Saya sebut saja. Tapi orang jati dia baca sekerak ayat ni. Ya tak sampai situ. Masna, wasula, sabarubah. Ya suka tak. Nah, ya tak kira kata lek bawah tu Tuhan kata kalau mu tak kuasa untuk nak wi keadilan, mu tak kuasa untuk nak buat wi jadi sama. Nak sebah perasaanmu, nak sebah perbuatanmu. Fawahidah sayalah. Saya kata. Nah, mesti tidak gak ni kena pikir payah ni. Nah. Kena pikir supaya ni nafkah tak cukup, bui gotu tak cukup, kerja tak cukup. Semua ni maka siapa yang kena tanggung? Dialah yang kena tanggung. Orang jatuh lah kena tanggung. Nak nikah nak gapo fikir wi panjang. Deh. Orang tina tak ada masalah dah kalau dia mau boleh buat wi jadi sempurna. Tak apalah. Deh, nak nikah pun orang-orang je lah, orang tak boleh patulah. Deh. Tapi nak orang kata walaupun tak boleh pun tak ada kekuasaan dah. Sebab dia boleh buat seperti mana hukum Allah. Maka Allah dihalal. Yakni hukum Allah halal bagi dia nak nikah. Kita tak boleh nak galak. Kalau kita galak, jadi kita ni galak hukum Tuhan pula. Tapi kalau dia tak boleh duduk seperti mana, hukum Tuhan royak. Ada hukum Tuhan royak. Tak boleh bui nafkah. Tak cukup bui nafkah. Tak boleh buat keadilan. Tak boleh buat jadi sama. Hati orang tak sama. Rena-rena pun tak sama. Nah, tak sama. Sebab tu apabila lah jadi lagu tu, maka kita kena fikir panjang. Si orang jatuh tu kena fikir panjang sikit. Sebab apa? Musnah kebinasaan jatuh di diri sendiri. Bukan jatuh ke orang tina dak. Dia orang tina je buka mata tak dunia. Ya? Akhiratnya tak apa. Nah, tapi orang jatuh ni kena fikir siapa kau akhirat. Deh. Malaikat dua yang di hadapan ramah, inilah orang yang makai akan amal kebajikan.
diri sendiri tu oleh segala ahlinya di dalam dunia. Oh, anak bini pakak capa ambil habis hok dek kacewak baik, kacewak molek di atas dunia dulu. Dan terkaya ia pada hari ini dengan segala amalnya. Semua bini gapo saat itu boleh ambil amal dia, anak dia boleh capa amal dia, terkaya, yakni dia saat ni terkaya, tak ada bagi amal-amal dia tu jadi kena ambil kau oleh habis licin siapa diri saat ni tu tak ada sikit abuk di pada negeri akhirat esok. Ni cerita nak royak kata jangan buat main-main. Tengok orang dalam fik dia kata takut dah nak bining dia kata. Takut dah bining. Deh. Nak kita takut. Takut nak bining ni tak bining lagi kan nak bining hak yang kedua. Deh, kalau nak bining hak yang kedua kena berlaku adil. Kena berlaku adil. Jangan main-main lah. Jangan kata nak bangga-bangga di atas dunia aku debe, aku megah, aku gini-gini. Kena fikir panjang sebaliknya. Banyak lagi. Payah pergi kelik oyak kau bini kan? Tak apa, bini dua ni. Sikit lagi adik boleh duduk bawah payung mah. Nak duduk kedak bawah payung mah. Payung mah ke payung api. Sikit lagi deh. Tak tahu kata payung mah ke payung api. Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya pertama-tama yang bergantung dengan seorang laki-laki pada hari kiamat esok ni. Mula-mula kali orang nak gantung dengan kita. Nak nanti gantung dengan orang jatuh hok di dalam negeri akhirat esok ni, iaitu siapa nak gantung dengan dia? Hak mula-mula kali iaitu ahlinya bini dia dan anaknya anak dia. Nak nanti tutup dakwah ni. Maya sejik sama gapo sama pun semua amal leh buat ni nama kena capa ke bini habis. Dek. Ingat belaka dah dek nu bapa nak tutup dakwah. Sebab apa? Sebab neraka duk nyala lulu duk tengok dah nu. Pakak nak lepas diri belaka dah. Tak kira dah asalkan kita lepas daripada masuk neraka, demo kena masuk neraka pun tak kira dah sebab takut. Api duk nyala lulu nu deh. Nampak orang masuk sore tepik jerit tiak, nampak malaikat gapo? Malik Zabaniyah duduk celak mata, takut, ngeri tubuh dia takut. Wak seksa wak nyanyi tak ada kasih belah ni, takut ni. Sabit tu mu tutup dakwah. Bote aku tak panam maya, mung tak ajar aku. Kita tutup dakwah habis dah. Tak dunia tak tutup. Tak dunia nampak pakat molek belakang. Tapi akhirat buat tak nampak ni. Pakak nak lepas diri belakang. Sabit tu orang pertama sekali yang nak pergi gantung dengan orang jatuh di dalam negeri akhirat esok. Iaitu anak dia dengan bining dia. Sabit kena cara molek. Bining dah kena cara wi molek. Anak ada dah kena cara wi molek. Kena bubuh agama. Kena ajar. Kalau tak erti ajar. Suruh dia dengar ngajar. Suruh dia pergi pak ngajar. Sikit lagi dia tak boleh tutup dakwah. Aku ni sabit tak maya-maya, aku tak kena puasa, aku tak kena niat, aku tak kena uzur, aku mandi, tak kena tak tetes sehingga apa nama semua ni buat temu tak ajar lah. Tak ajar pun aku suruh pergi pak ngajar, okey? Lucu lah dia. Kalau dia tak pergi tu tak lucu lah. Sabit tu kalau bini nak pergi dengan ngajar jangan duk galeh. Kalau bini nak pergi dengan tempat orang ngajar, tempat orang apa menutupi ilmu ni, jangan duk galeh, jangan kak. Sebab apa? Dia boleh jadi tutup dakwah kita masa depan. Duk rumah kita nak ajar tak erti. Kita nak ajar tak pandai. How pergi ngaji dengan orang pandai lah. Sekolah ngaji ngaji. Orang Tino pakak setuju belaka ni. Hari ni orang Tino pakak setuju belaka. 287 orang duduk Alefik ni. Baguslah kalau lagu tu ya kata. Minggu dulu nu kita kering muka kita tapi sekarang lalu ni kita pahal dah bahawasanya kita saat ni tu bapa yang boleh kita kena patuh taat ke atas dunia. Bapa yang kita kena dengar kata atas dunia. Bapa nak pergi mana-mana kena minta izin dengan dia. Bapa tak minta izin dengan dia, Allah marah. Bapa tak dengar kata dia, Allah marah. Bapa tak buat gatu gani, Allah marah dengan dia. Bapa tak taat ke ya Allah Taala tak terima. Sebab sikit lagi penak kuat ni dia ni deh. Ingat deh. Duk mana dah hilang bagi.
Orang yang mula-mula kali nak pergi gatung dengan orang jantan di dalam negeri akhirat esok, iaitu ahli dan anak dia. Maka memberhentikan mereka itu akan diantara di hadapan Allah. Kemudian apabila pergi di dalam negeri akhirat esok, semua orang jantan, anak, bini, pakak giwuti di hadapan Allah. Giwuti ni pergi duduk di hadapan Allah nak kira buku. Nak kira buku lah ni. Kata Pio kena masuk neraka, masuk syurga. Kau boleh masuk syurga habis ke? Tak boleh masuk syurga habis ke? Maka berkata oleh segala ahli, hei Tuhanku, ni bini yang nak tutup dakwah, ya tutup dakwah ke mana ni? Takut sikit-sikit lagi kita nak pergi kata lagu ni di hadapan Allah. Bini dia kata gana, ahli dia kata gana, hei Tuhanku, ambil olehmu bagi kami dengan hak kamu daripada laki-laki ini. Gapo Tuhan suruh kita buat, lepas kita tak buat, Tuhan ambil ngayatan ning lah Tuhan. Suruh ambil ngatuk laki yo. Maka bahawa sesungguhnya itu tiada mengajari akan kami. Karena dia kau duduk tah dunia dulu, duduk sekali dengan dia, jadi sekelamin tok laki isteri dengan dia dak tah dunia dulu, ya tak biasa ajak gapo aku tak tahu agamu. Ya tak ajar pun akan suatu hukum yang kami jahil. Kami tak tahu kata kena duduk lagu ni. Kami tak tahu kata kena duduk lagu tu. Maka kami pun tak buat lah. วันนี้สอนที่ไหนคะสอนใกล้บ้านค่ะดาเลกาปุงนี่ล่ะjadi apabila lah jadi lagu tu Tino tu isteri tu tutup dakwa dengan Tuhan kepada seorang laki-laki ni. Kalau gapo Tuhan suruh buat kita tak buat, Tuhan ambil salah dengan orang jantan ni Tuhan. Sebab dia kau duduk tak dunia dulu, dia tak ajar ambo tak erti kara ni Tuhan. Pada dia tak ajar ambo tak tahu, ambo jahil kara ni dan dia tak oyak ke ambo. Tutup dakwa dah lah. Tok laki tak nak, aku nak ajarin aku pun tak erti juga. Itulah pakat-pakat tak ngaji tu. Pakat-pakat malah dengar kalau orang buka ceramah, kau ngajar, kau malah. Malah. Ni tak boleh lah. Kena dengar. Takut-takut jadi lagu ning masorpe. Ingat-ingat Dan lagi adalah ia memberi makan akan kami daripada harta yang haram. Dan Allah Ta'ala duk marah daripada kami makan harta yang haram. Dia lah harawi nafkahnya. Ya Allah ambil tindak ke atas dia. Ambil salah di atas dia. Ambil tot atas dia. Jangan ambil dengan kita. Pasal dia orang bui makan kamu. Dia orang bui nafkah kamu. Dan daripada makanan-makanan yang haram. Padahal kami tiada mengetahui akan dia. Kami tak tahu dia ambil mana duit wak klik, ambil mana roti wak klik, ambil mana beras wak klik. Tak tahu ya pergi curi ke ya gimana, tak tahu. Ya ambil wak klik kami pun nanuk. Makan. Hanya hari ni kalau salah benar ni tutup dakwa dengan dia. Ambil dengan dia. Kalau tak tahu sama-sama kena pikul. Sama-sama mu tahu untuk oyak. Sudah pakak terima. Ni pakak terima. Terima atas dunia, terima juga di akhirat Tapi kalau tak tahu, maka boleh tutup dakwa di hadapan Allah. Tapi tak wajib tak soal. Soal. Pokoknya yo ya. Boya tahu tak kena tutup dakwa, kena soal yo ya. Maka ketika itu apabila lah orang tino gitu tutup dakwa, bini gitu tutup dakwa di hadapan tok laki lagu tu di hadapan Allah daripada hari kiamat esok, maka membalah ketika itu membalah Allah Ta'ala bagi mereka itu daripadanya dengan seksa yang amat sangat. Kena duduk dalam neraka lah. Kena masuk neraka lah. Tak ada jenis boleh lepas diri dah lah. Sebab sungguh. Hak bini dia oyak semua tu sungguh. Harta we makan harta haram pun sungguh. Hak dia buat tak buat daripada agama dengan sebab dia tak ajar pun sungguh. Dia tak ajar sungguh. Kali dia buat kerja ya. Tak ajar bini kata gitu gini. Orang tino ni sakut paut dengan dengan nifas, dengan wiladah, dengan istihadah, darah-darah tu. Tok laki kena reti tu. Sabik kena ngaji pondok. Kalau ngaji saman tak ada ajar lah goning ni. Keniksa tak ajar darah. Biasa tak ajar darah. Tak tahu kata kena nyuci, kena taharah, basuh najis, lagu mana basuh baju, nak sirih kau nak gapo. Hak tu wajib tak tok laki kena ajar. Kalau tok laki tak pandai ajar, kena elok pergi ngaji. Duduk rumah hari ni orang ngajar lagi senang, bukan fake misalnya kata. Atau orang pergi ngaji ni, orang duk ngajar mak anak ni misalnya kata. Kena elok pergi ngaji.
Kena elok pergi ngaji akan hukum-hukum. Wah kita tak reti nak ajar di. Kena lepas bini pergi ngaji lah. Kalau tak bagus tu kena sesa yang amat sangat. Kena masuk nakor lah. Dan lagi sabda Nabi SAW. Nabi sabda lagi. Nabi kata lagu mana? Tiada mendapati akan Allah oleh seorang dengan dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Tak ada dah dosa yang paling besar daripada dosa tak reti ahli keluarga dia. Bermakna tak wi ilmu kepada ahli keluarga dia. Tak atang ngaji anak-anak tu. Tak atang ngaji bini-bini tu. Kalau ni ada orang ngajar deh. Tok guru Tino, tok guru Jate ada ngajar belaka. Kalau tak sering ngaji dengan tok guru Jate, elok pergi ngaji kat tok guru Tino. Kalau wasa tok guru Tino tak gatu lagi, elok pergi ngaji tok guru Jate. Macam-macam ada orang duk pakat sebar dakwah agama. Tak kira kok dalam talipong, tak kira kok dalam kapung-kapung atau tak kira kok mana-mana tempat sekalipun. Ada tempat ngajar. Duduk di kita, nak ke tak sih? Kadang-kadang tok guru pergi cari di kapung, tak sih nak lagi pun ada. Pergi cari tempat dah tak sih nak ngaji. Lana-lana. Pas nanti sesah masa depan. Sesah di dalam negeri akhirat, tak ada jenis boleh kelik kembali dah. Tak ada jenis boleh kelik kembali, tak ada jenis boleh ketua gapo dia hangsin, tak ada dah. Dia tak boleh ketua, tak boleh gapo dah. Habis kat tu. Dan lagi sabda Nabi maka wajiblah ni, wajiblah atas tu laki tu. Wajib ni sebut kata wajib kena buatlah, kena builah. Dan wajiblah atas suami mengajar iyo akan isterinya akan segala etika ahli sunnah wal jamaah. Kena ngajar tu. Gapa etika ahli sunnah wal jamaah? Sifat 20 tu lah. Pahaya tak pandai. Wujud kita bakal pun cacuk ya. Nak bila apa cacuk. Wujud artinya apa? Diri dengan diri sendiri ke ada dah tak reti, tak ingat ada. Aku ime ahli sunnah wal jamaah kena reti. Daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, harus bagi Allah. Kena-kena Tuhan kita tu. Kena ajar bining kita tu. Nak bining sangat tak? Bining hak mula-mula pun tak boleh ajar. Apa nak bining hak yang dua? Dan wajib pula menyatakan segala aku email kena ajar. Aku email 50 tu kena ajar. Kena ngaji lah. Kena rajin ngaji. Ingat kena rajin ngaji. Kena rajin ngaji deh. Bih kat tu. Dan demikian lagi wajib atas suami mengajar hukum semaya. Kena ajar semaya ke bining. Ambil anak orang mari pero. Belanja dah jadi bining dah kita jadi bining kita. Atas dia semua tu kita lah kena caranya. Ambil ya adik gapo. Makan dia, tidur dia, duduk dia. Semua dia pahko ilmu pun kena bui kepada dia. Kena ajar dia cara-cara buat amal ibadat. Lebih-lebih lagi kena ajar hukum semaya. Hukum semaya ni. Semaya ni kena semaya dia tinggal semaya. Ada kau orang yatim mari duduk ajar reti lagu tu. Malah ni. Kalau tak lalu abah munggah reti mana. Royak lalu. Hari ni enggak ceramah selalu. Tahu dah. Ani kalau bini jawab lagu ni masuk hok le depan lah baru ni lah. Tak tak patuh, tak dengar kata. Sikit lagi tak boleh tutup dakwah dengan tok lelaki pasal dia ajar dah. Tapi kalau dia tak ajar gak, maka nyanyolah tadi dia. Tak semaya pun jatuh tadi dia lah orang kena pikul dosa kita semua. Kena ajar bining tu. Kena ajar bining kita tu hukum-hukum semaya. Ada hukum semaya dan barang sebagainya daripada segala yang halal dan yang haram. Goni halal deh, goni haram deh, goni tak boleh deh, goni boleh deh. Ni makruh, ni haram, ni boleh, ni tak boleh. Kena royak belaka tu. Si tok laki tu wajib kena royak ke biningnya. Kena royak ke bining tu. Nikah dengan orang jahil kita tak pandai. Boleh kalau gini kena ajar bini belaka ni. Baba-baba je lah boleh nikah kita. Tak boleh nikah kita tak reti. Tak ada masalah. Asal kau bubuh ilmu kau bini tu. Tak pandai ngajar diri. Bini ki ngaji lain. Bini ki ngaji dengan orang pandai. Ngaji pak orang ngajar tu lah. Dengan ngajar lah.
Dia habis tak pandai nak ajar, habis tak reti nak royak, tapi gilah ngaji tempat orang ngaji tu. Orang duk ngajar hukum fiqh, duk ngajar usuluddin, duk ngajar gapo gitu gini. Gilah lagi ngaji. Tu tak apa, lepas dah hak kita. Bukan kata payah sangat dak nak nikah, lama kena aling dulu jadi babah, habis kita tu kita ni baru boleh nikah dak deh. Ada duit belanja tak boleh nikah lah. Deh, tapi gak kena duk wi kena cara dengan agama suruh ni. Kena duk wi pandai, kena cara deh. Deh, kena ajar. Kena ajar ni ajar gapo teh? Hukum kena ajar. Tok laki kena ajar. Bahawa belajar akan bicara haid, nifas. Kena ajar bab darah-darah tu. Pada darah you tak biasa tengok. You tak ada. Misalnya abe kita ni uzur lagu ni lagu mana ni abe? Tahu mana dia duduk di dia ni tanya kita. Laku dah. Laku. Mama dah tu. Mula. Laku dah. Laku bagi. Dan demikian lagi, wajib atas suami mengajar hukum semaya dan barang sebagainya daripada yang halal, haram. Seperti ni ala tinggal hak ni. Hak ni hak tak boleh tinggalnya. Seperti suruh bining tu kena ajar, jangan duk mengupak deh. Tu tinggal nak sini sana. Deh. Tok laki malah maya subuh kena gerak seomo, geraklah boleh pala. Deh acak-acak pun geraklah boleh pala. Tu hewi pala kau kita deh. 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 Kena royak kau bining tu. Kena ajar bining jangan duk ngupak. Jangan duk ngupak-ngupak. Gak ngupak ni bagi hak sedap sekali dah. Bagi orang tina. Kalau boleh bertukung atas gerai ke atas jemorai ke. Asal tak khabar, ngorek tak khabar. Kalau boleh ngupak kau orang. Ni barang sedap apabila diasut teh oleh setan. Sebab tu si tok laki kena royak jangan duk ngupak kau orang. Yo royak kau bining yo. Jangan duk ngupak kau orang. Yo duk ke doktor siapa kau pukul berapa 12 malam tak klik lagi duk kecil hawe juga. Sama-sama ngupak. Ni kita pun kena ajar dia, yo pun kena ajar kita kena ajar kita. Dan mengadu-ngadu. Bak ngadu-ngadu ngacung-ngacung ni jangan we tu hai marah. Kena royak ke bini kita tu. Dan dan memeliharakan segala najis. Jaga najis. Memeliharakan segala najis ni umuh gapo tempat najis mana tu kena jaga molek tu. Takutnya kena tempat semaya gapo nama anak-anak gapo tu basuh berok basuh kucing. Kena royak molek ke bini kita. Kena ajar habis ambil yak di ujung rambut sampai ujung kaki. Dan segala hukum membasuh najis. Ayo kau kena ajar. Itulah kalau tak pandai ajar diri suruh pergi ngaji tu kena lepas bini pergi ngaji. Yani kalau bini malah kena suruh bini pergi ngaji. Pergi ngaji tak? Deh. Jangan duduk rumah saja orang pakat pergi ngaji belakon tu. Orang pakat dengar belakon tu. Si tok laki tu takut kena nanggung. Cakap nanggung aku. Deh. Deh. Yo ni takut dah ni. Tak usah bining dah kita ya kata. Tak usah bining dah kita. Ahmad. Deh. Deh. Kau ning lah hak kita tak usah bininya. Belum daripada ning orang tina tak usah belaki. Orang tina tak usah nikah. Susah weh ada tak laki ni nak gimana kena minta izin tak boleh minta izin tak boleh pergi. Siapa kau ayuh sakit pun tak boleh pergi kalau tak boleh izin daripada dia siapa mati-mati pun tak boleh hantar kubur. Ni belum daripada ni orang tina tak usah belaki. Dah tak bining orang jatuh tak usah bining pula. Dan demikian lagi wajib di atas tok laki kena ajar juga ni bahawa belajar akan bicara he. Kena ngaji he. Lepas tu kena ajar bini yo he. He ni darah bulan ni. Bini-bini kita mari tu jadi darah cemar. Apabila darah cemar ni tak boleh semaya harga ni hari banyak karo. Jadi kalau bining tu tak ngaji ke agama langsung tak tahulah harga apa nama teh. Kadang-kadang pergi jamuh kroe pergi pegai kroe pergi tanggung kroe. Dia kata tak boleh tepuh yang kroe. Pegai ngakaim bulu ni tak boleh juga. Tu yang dikatakan nanggung. Nanggung tak boleh. Pegai tak boleh jamuh tak boleh setuh tak boleh. Baca pun tak boleh. Dia masa kita uzur. Tu tok laki kena royak. Dan masa nifas ni darah lepas beranak.
Lapah darah hak lepas daripada kita beranak. Dia berapa hari goliknya 40 hari 40 malam. Tapi habis banyak sekali 60 hari 60 malam. Nifas tak ada dah sampai 1 hari dah. Lama apa tak anak kecil anak berapa hari dah 100 hari. Boleh maya dah dak lagi nifas ada lagi. Nifas banyak kali 60 hari 60 malam. Tok laki tu kena reti. Lama bini kata bapa nak tidur duduk cuek tak boleh malam ni. Bapa uzur. Uzur berapa hari dah? 17, 18 hari dah hari ni uzur. Tok lagi kena reti kata tak ada uzur 18, 19 hari ni kena reti. Deh. Tak reti kena nipu kau bini sama lah. Dan hukum nifas, hukum kena ajar. Dan hukum dan wajib pula ia mengajar yang demikian itu akan isteri nyoyo kena ajarnya. Hukum nifas wiladah, hukum daripada perkara yang wajib-wajib di atas retina tu. Dan wajib pula mengajar ia bagi mandi jenabah mudah-mudah orang atas kena jadi tok guru retina. Kalau lah bini dia tak pandai. Kalau bini dia tak pandai, kalau dia pun tak pandai, kena suruh bini pergi ngaji dengan orang pandai. Tak pandai kita nak ajar nak royak. ถ้าสามีไม่ละหมาดล่ะเราพยายามสั่งให้ละหมาดแล้วไม่ทำตามเราจะบาปไหม Kalau tok laki malah maya tak kena suruh tak dengar kata. Payah suruh orang tua, tak suruh budak. Suruh pun demo tak dengar kita, demo tak maya. Kita suruh kita tak kena nanggung dah. Dan pasal kita lepas dah hak kita suruh dah demo tanggung diri dah lah tu. Dah maksud nak sore demo lah kita tak say. Sebab kita suruh dah. Tapi demo tak dengar juga demo nanggung sore. Kita tak kena nanggung apa-apa dah. Dan kena ajar mandi jenabah. Mandi jenabah ni mandi mandi jenabah ni mandi sudah daripada junub. Sudah junub kena mandi. Tak boleh tak mandi. Kena ngak adah besar ni. Kita lekat adah ni. Sudah tidur duduk dengan tok laki kena mandi. Cara mandi kena ajar. Dak piah kena ajar tok laki. Tok laki kena ajar bini. Orang hok nama kata tok laki tu kena ajar bini dia. Dan mandi lagu mana mandi niat mandi lagu mana kena ratakan air kena gapo nama semua tok laki tu wajib ajar tu. Kalau bini tak pandai dialah menanggung. Kalau tak ajar bini tak pandai. Ngaji pun tak sewigi atau tak suruh pergi ngaji. Tu dengan cara tak reti. Mandi pun mandi supaya dengan mandi ninja. Niat-niat pun dok. Atau kadang-kadang niat tak kena. Maka pakak-pakak menanggunglah dia. Pakak menanggung. Dan nifas dan wiladah. Nifas wiladah pun sepatutlah juga. Kena mandi lagu mana, kena cuci lagu mana, kena buat lagu mana. Semua tu tok laki lah kena nanggung. Sabit tu kena elok-elok, kena royak lah ke bini-bini tu. Dengar-dengar, taklah ngajar ni. Kena rajin dengar, tak ngajar-ngajar ni. Kena dengar, tak hukum-hukum ngaji ni kena dengar, tak. Sabit tu kalau kita tu tak ajar, maka kita lah kena tutup dakwah masa depan. InsyaAllah lah. Kalau kita pakat belajar, kita kau beki dah. Bukan kata tak sewa orang jatuh bining, bukan kata tak sewa jatuh nikah. Tapi nak kata dan nikah dah kena duduk, kena cara. Bukan duduk payah agama tu hewat, adi tak payah dah. Kita tak pandai, kita ambil bini kita pergi letak ngaji dengan orang pandai. Dengar orang yang duduk ngajar. Tak ada masalah. Kita buka hati kita ya. Bika tu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sejak setengah hari ni kita ngaji dua hotel kita, insya-Allah bagi orang yang tak ada mari masuk dengar, baru masuk dengar tak apalah kita dengar yon lang. Katu tolong sebar-sebarlah agama Allah Subhanahu wa ta'ala ni biawi orang jatuh pun buka hati, orang tina pun buka hati. Kata kita kena duduk lagu mana? Kita seorang tina kena duduk lagu mana terhadap suami, dan kita seorang suami kena duduk lagu mana terhadap isteri. Sebab itu kalau duduk seperti hukum sungguh, tak ada keluarga mana pun yang balas, tak ada keluarga mana pun yang ada tekik-tekeng gapo-gapo. Pasal apa hukum Tuhan itu tetap molek sama-sama dah. Insya-Allah lah kita dengar ini, hak mana kita dapat amal, kita amal lah. Hak mana kita tak dapat amal lagi, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri hidayah kepada kita. ถ้าเมียไม่ละหมาดสั่งแล้วไม่ทำใครต่างงง kalau suruh dah bini kapda semaya juga.
Nah, malah maya juga. Bini je tanggung, kita tak kena tanggung dah pasal kita lepas dah hak wajib suruh. Kita wajib suruh ya. No akik ya kejong ya gi maya tu hak tu kerja ayo deh. Ha, kita tak kena dah orang jatuh tak kena tanggung dah betul. Ni orang tina tanggung diri. Ha deh. Alhamdulillah dan tang koได้รับฟัง Alhamdulillah นี่ลูกศิษย์ประจำของอุสตาซะห์นะ kat Raini deh. Sampai tu hak mana kita dengar hari ni, hak mana kita dapat amal, amalah. Hak mana kita tak dapat amal lagi, kita usaha supaya kita dapat amal dengan apa yang kita ngaji. Mudah-mudahan Allah SWT akan buka hidayah kepada kita. Azal pula minggu depan nak ngaji pula insya-Allah. Hari Senin depan kita pakai mai bipung lagu ni pula. Mudah-mudahan Allah SWT akan buka hidayah kepada kita. Minta we Allah SWT panjangkan umur kita supaya kita duduk dalam belajar, dalam mengaji deh. Lepas tu kita dakwah tak orang kat tepi-tepi rumah kita, mari kita pergi dengar ngajar baru kita wasa duduk ni tak kena. Wasa duduk ni salah, wasa nak taubat ke Tuhan, wasa nak minta maaf, wasa nak duduk molek, wasa nak duduk baik deh. Ni kalau kita duduk boleh hidayah ni gapo-gapo wasa molek belaka ni. Aku ni klik kari aku nak duduk molek dengan tok laki aku ni. Aku nak duduk molek dengan tok laki aku, nak ngideh nasib tok laki aku. Aku nak maaf sama tidur ni. Klik tagi tahu lipa jatuh babak klik rumah tengok kain jak sejuta gapo hangepe apa hangi semua deh. Mari basuh pula ai senang ni deh. Wite helamu tak sikit deh. Habis kata wallahu subhanahu wa taala a'lam. Kita selawat kita kata majlis Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم يا دائم فضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الورى سجية واغفر لنا يا زال علا في هذه الليلة وكل ليلة الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت